Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat petang semua. Okey, hari ini saya berada di luar, di ruang koridor di rumah saya. Dan petang ni hujan, cuaca dari tadi siang sebenarnya mendung kan. Petang ni agak hujan sikit. Dan kebelakangan ni kita lihat memang hari pun hujan aja kan, dan ada setengah tempat di Shah Alam, di Bangi banjir kan. Dan suami saya sendiri salah seorang sukarelawan amal, dan beberapa hari ni memang dia pergilah bersama dengan geng-geng amal untuk bantu mangsa-mangsa kebanjir. Kadang-kadang ada yang bersihkan rumah setelah banjir, dan semalam masih lagi terdapat rumah yang dilanda banjir lah. Jadi kita doakan kepada mangsa-mangsa banjir ni, semoga Allah permudahkan dan semoga selamat semuanya, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita nak sambung balik kisah Nabi Adam AS. Di manakah tempatnya di bumi ini Nabi Adam diturunkan, Nabi Adam dan Hawa diturunkan. Tapi sebelum tu, pada video yang lepas saya ada sebutkan, ceritakan tentang bagaimana iblis berjaya menghasut Nabi Adam AS kan. Kat video lepas saya sebut iblis immediately cari Adam dan Hawa dan terus membujuk, menghasut supaya terpedaya makan buah kudi. Tapi saya ada jumpa juga beberapa finding dalam Google ni kan. Finding dalam Google ni kita memang kena teliti lah, kena cari yang betul-betul kan. Tapi memang susah pun sebab ada kisah-kisah Israeliat, dan macam yang kat sini yang saya cari ini tafsir-tafsir daripada orang-orang yang ulama-ulama yang hebat lah, tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabawi dan sebagainya. Cuma yang dekat bawah sekali ni dia ada beberapa sebab lah kenapa, macam mana ada boleh terpedaya dengan iblis kan. Ada yang mengatakan bahawa Hawa dulu dipedaya oleh iblis, kemudian Hawa makan dan ajak Adam makan. Dan ada juga yang mengatakan dalam petikan ni mengatakan iblis masuk ke dalam ular, dan ular tu masuk ke dalam syurga, dan lepas tu sebab itulah iblis ni boleh masuk semula ke dalam syurga, sebab dikatakan sebelum tu iblis dah pun dihalau turun daripada syurga kan. Dan tapi yang pada saya juga dinasihati di sini, sebab perkara ni perkara yang ghaib, maknanya dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis tak ada, cuma kajian-kajian daripada para ulama-ulama kan. Dinasihati perkara ni perkara ghaib, tak ada maklumat yang tepat pun. Jadi kita tak tahu yang kejadian aslinya, hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku, apa yang sebenarnya. Tak ada ruang untuk berijtihad atau menghayalkan bagaimana keadaan yang sebenarnya berlaku kan, macam mana Nabi Adam dibujuk oleh iblis. Jadi diterangkan sini bahawa kita wajib mengimani semua informasi, semua maklumat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, walaupun ia mungkin menjadi satu tanda tanya bagi kita. Jadi apa saja dalam Al-Quran dan hadis kita wajib mengimani. Yang tak ada tu, yang ghaib tu, kalau kita tak tahu, jadi kita jangan beratkan kita punya fikiran lah. Jadi kita ambil mana yang kita tahu dulu. Okey, ambil masa yang lama, yang panjang juga yang ulama dulu untuk betul-betul meneliti. Macam saya dia yang ilmu tak seberapa ni, memang terpaksa refer kepada ulama-ulama lah, dan sumber-sumber yang sahih, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya hari ni kita nak tahu di mana di bumi itu yang Nabi Adam AS diturunkan dan juga Hawa diturunkan, sebab dikatakan mereka diturunkan tempat yang separate. Jadi sama juga maklumat, kalau kita refer dekat dalam Google ni memang banyak maklumat, dan juga tak ada dalam Quran, dalam hadis yang mengatakan di mana. Tapi kita ambil lah beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, di Sri Lanka, dan ada yang dalam manakala Hawa di Jeddah, dan dua-duanya bertemu di Jabal Rahmah. Dinamakan Jabal Rahmah tu sebab berkasih sayang kan. Kedua orang pasangan suami isteri bertemu, jadi memang saling merindui dan berkasih sayang. Sebab itulah bukit tu disebut sebagai Jabal Rahmah. Satu bukit yang akan mewujudkan kasih sayang yang berpanjangan. So itulah infonya
di mana dikatakan di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan dan Hawa, di mana Hawa dan mereka bertemu di Jabal Rahmah. Dan manakala dari segi susuk tubuh pula dikatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam ni sangat besar, sangat tinggi orangnya, lebih kurang 60 hasta. Maknanya satu hasta ni kan 60 hasta, maknanya tinggi dan besar. Ini saya cari info dia. Cerita tak habis lagi petang tadi sebab dah maghrib kan. Jadi lepas isyak ni saya sambung kan, jumpa pula satu artikel yang berkaitan dengan topik kita hari ni. Okey, susah nak kawan-kawan nak cari artikel yang macam soheh kan, sebab ada banyak sangat pandangan-pandangan, banyak sangat macam maklumat tu yang kat dekat blogspot sini lain. So ini daripada blogspot Hadis Quran. Saya nak bacakan sikit. Kita nak endkan kita punya video ni tentang Jabal Rahmah, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Okey, saya bacakan artikelnya. Setelah beberapa lama berpisah, Adam merasa rindu dengan isterinya. Ia pun mencarinya hingga Allah memerintahkan Adam melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Oh, maknanya masa zaman Nabi Adam lagi dah ada Makkah. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam kitab Arais Al-Majlis karya Al-Sa'aibi, Allah mewahyukan kepada Adam, aku memiliki tanah haram iaitu terhormat dalam posisi sejajar dengan singgasanaku iaitu Arasi. Kerana itu datanglah ke sana dan berkelilinglah iaitu tawaf sebagaimana dikelilinginya singgasanaku. Solatlah di sana sebagaimana dilaksanakan solat di sisi singgasanaku. Di sanalah aku memperkenankan doamu. Maka berangkatlah Adam ke arah yang dimasukkan dengan bimbingan dari malaikat Jibril. Imam Tabari meriwayatkan dari India Adam berangkat menuju ke Makkah, lalu ia mencari Hawa. Keduanya mendekat di Muzdalifah, lalu mengetahui dan saling mengenali di Arafah untuk berkumpul di Jama'i. Okey, Jabal Rahmah yang berarti bukit atau gunung kasih sayang diyakini umat Islam sebagai tempat bertemunya antara Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah selama puluhan tahun sejak diturunkan dari syurga. Seperti diketahui sebelumnya, keduanya adalah penghuni syurga. Okey, itu kita boleh rujuk dekat surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 lah, dan juga ayat ke-36 tentang Allah turunkan Nabi Adam dan juga Hawa. Al-Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Hasan bin Atiyah bahawa Adam dan Hawa menangis ketika turun di bumi selama 60 tahun kerana menyesali berbagai kenikmatan di syurga yang tidak didapati lagi oleh keduanya di bumi ini. Yalah kan, dah merasai kenikmatan di syurga kan, tiba-tiba duduk kat bumi dan memang sangat berbezalah. Keduanya juga menangis kerana menyesali dosa yang dilakukan oleh keduanya. Demikian Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah jilid 1 halaman 74. Majoriti ulama berpendapat Adam dan Hawa diturunkan secara terpisah, Adam di India, Hawa di Jeddah. Keduanya kemudian bertemu di Jabal Rahmah di Arafah. Keyakinan bahawa bertemunya Adam dan Hawa di Jabal Rahmah itu kemudian dikukuhkan dengan dibangunnya sebuah tugu oleh pemerintah Arab Saudi di tempat tersebut. Okey, so macam makam Nabi Adam kat sini masih ada lagi banyak memperdebatkan lah, sama ada di Gunung Jabal Abu Qubais, dan ada juga kata dekat Gunung Bauza India, tempat pertama kali diturunkan di bumi. Dan ada juga pendapat mengatakan di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Okey, jadi sampai ini sajalah video kali ini tentang Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi, dan di mana tempat turun dan tempat bertemunya Adam dan Hawa. Jadi untuk itu kita sampai sini dulu untuk video ni. Kita akan sambung next tentang anak-anak Nabi Adam dan Hawa. So sekiranya video ni bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan share pada kawan-kawan. Teruskan menonton video ni sebab saya akan kongsikan dengan kawan-kawan semua.
Okey, kepada yang sekiranya ada komen tentang ada kekurangan dalam saya punya kesilapan dalam memilih mencari maklumat, sama-sama kongsikan. Segala yang baik daripada Allah SWT dan kekurangan tu memang daripada saya, dan insya-Allah saya akan cuba memperbaiki pada masa akan datang. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.